Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, negara rugi RM620 juta akibat ketidakpatuhan pengurusan keuangan. Berita sepenuhnya. Ketidakpatuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan terhadap pengurusan keuangan telah menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah RM620.07 juta pada 2020. Ketua Audit Negara Datuk Nik Azman Nik Abdul Majid berkata, daripada RM510.49 juta pembayaran tidak teratur, RM499.19 juta melibatkan bayaran tuntutan perkhidmatan penyelenggaraan tanpa pengesahan di Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, daripada RM104.79 juta kerugian wang awam, RM81.69 juta merupakan penalti belum tuntut dan tidak dikenakan Jabatan Imigresen, manakala pembaziran RM4.79 juta melibatkan peralatan lewat diterima dan tidak dipasang di Istana Budaya. Bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil, Ketua Audit Negara telah mengemukakan 29 syur, iaitu 4 syur untuk pengesahan penyata keuangan dan 25 syur untuk pengauditan pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan untuk dipertimbangkan pelaksanaannya oleh Kementerian dan Jabatan, katanya. Beliau berkata demikian dalam kenyataan kepada bernama berhubung laporan Ketua Audit Negara mengenai penyata keuangan Kerajaan Persekutuan serta pengauditan pematuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan tahun 2020 yang dibentang di Dewan Rakyat hari ini. Nik Azman berkata pengauditan pematuhan melibatkan sejumlah RM899.44 juta telah dilaksanakan terhadap 3 kementerian dan 5 jabatan persekutuan meliputi aspek pengurusan kontrak berjumlah RM772.40 juta, perolehan kerajaan RM54.8 juta dan kutipan hasil RM72.24 juta. Sementara itu, dalam penegasan perkara mengenai penyata keuangan Kerajaan Persekutuan, Ketua Audit Negara menyatakan hutang Kerajaan Persekutuan pada tahun 2020 berjumlah RM879.560 bilion atau 62.1% daripada KDNK. Hutang persekutuan meningkat sebanyak RM86.562 bilion atau 10.9% berbanding RM792.998 bilion atau 52.4% pada tahun 2019. Menurut Ketua Audit Negara, sebanyak 50.4% atau RM98.058 bilion daripada RM194.555 bilion pinjaman baru pada 2020 digunakan untuk membiayai bayaran balik prinsipal pinjaman yang telah matang. Ini menunjukkan kerajaan bergantung kepada pinjaman baru untuk membayar pinjaman matang dan penggunaan dana kumpulan wang pembangunan berjumlah RM8.265 bilion bagi pelunasan liability inisiatif pembiayaan swasta dan komitmen jaminan, katanya. Selain itu, sejumlah RM2.65 bilion digunakan untuk membayar perbelanjaan perkhidmatan sokongan hospital dan klinik di Kementerian Kesihatan serta penyelenggaraan fasiliti di Kementerian Pendidikan yang sebelum ini dibayar menggunakan peruntukan belanja mengurus. Dana kumpulan wang pembangunan yang dibiayai melalui pinjaman sepatutnya digunakan untuk membiayai projek pembangunan fizikal yang menyumbang kepada pembentukan modal baru yang boleh meningkatkan pembangunan negara serta mempunyai kesan pengganda yang tinggi untuk menjana aktiviti ekonomi, katanya. Sementara itu, hasil Kerajaan Persekutuan merosot 14.9% kepada RM225.075 bilion pada 2020 berbanding RM264.415 bilion tahun sebelumnya. Manakala perbelanjaan COVID-19 berjumlah RM38.019 bilion. Perbelanjaan mengurus pula merosot 14.7% kepada RM224.6 bilion
yaitu penurunan sebanyak RM38.743 bilion berbanding tahun 2019, manakala perbelanjaan pembangunan pula berjumlah RM51.36 bilion, yaitu pengurangan sebanyak RM2.813 bilion atau 5.2% berbanding RM54.173 bilion pada tahun 2019. Nick Azman berkata secara keseluruhan kerajaan persekutuan mengalami defisit berjumlah RM87.645 bilion dengan nisbah defisit kepada KDNK pada kadar 6.2% berbanding 3.4% atau RM51.37 bilion pada 2019. Menurut kenyataan itu, LKAN ini mengandungi 3 komponen utama, iaitu pengesahan penyata kewangan kerajaan persekutuan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020, analisis kewangan kerajaan persekutuan dan pengauditan pematuhan kementerian dan jabatan persekutuan. Nick Azman berkata secara keseluruhannya, penyata kewangan kerajaan persekutuan menunjukkan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan kewangan kerajaan bagi tahun berakhir 31 Disember 2020 dan rekod pengakunannya telah diselenggara dengan teratur dan kemas kini. Ia merupakan pembentangan LKAN kedua di Dewan Rakyat tahun ini selepas LKAN tahun 2019 siri 2 dibentangkan pada 28 September lepas, dan hari ini juga Jabatan Audit Negara memberi taklimat kepada ahli-ahli jawatan kuasa kira-kira wang negara di Parlimen berhubung isu-isu utama penemuan audit. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.